Assalamualaikum. Ni saya masak lemak kuning ikan lah. Lemak kuning ikan saya buat. Saya kisar bawang merah, bawang putih, bawang besar, lepas tu cili padi. Cili padi tak banyak lah, saya kisar 6-7 biji. Lepas tu bawang merah, bawang putih, lepas tu halia, lepas tu lengkuas sikit. Lepas tu serai pun masuk juga. Lepas tu saya blend semua tu. Lepas tu saya masukkan dalam periuk. Dia ada dua cara, satu boleh tumis, satu lagi tak payah tumis. Jadi yang saya ni saya tak tumis, tapi bila saya dah masukkan perencah semua, saya masukkan minyak sedikit. Rasa dia sedap sikit daripada tak tumis tu. Bila kita masukkan minyak sikit, sebab dia boleh masakkan rempah tu walaupun dalam air kan, jadi dia ada perbezaan rasa lah. Kalau nak dibandingkan tumis dengan tak tumis, ikut selera masing-masing, tapi bagi saya ditumis tu lebih sedap. Tapi disebabkan saya dan saya tak mau yang tumis sangat-sangat tu, jadi saya masukkan minyak setelah dimasukkan bahan kisaran. Tujuan dia supaya dia masih boleh masak lagi lah. Dia masih boleh masakkan rempah tu, minyak tu. Jadi dia adalah sikit kan bau-bau dia tu. Kemudian saya masukkan perencahnya di mesin tadi tu dalam periuk. Kemudian masukkan air sikit. Lepas tu tadi saya mesin sekali dengan, saya kisar sekali dengan tomato. Tomato 1 biji, tomato yang besar tu. Kalau tomato kecil, guna tomato 2 biji. Kisar sekali dengan serai lengkuas bawang putih lah. Kan, kisar semua sekali tu, masukkan dalam periuk. Lepas tu masukkan, tambah air. Tambah air tu jangan banyak sangat, sebab sekali kita nak masukkan santan lagi kan. Lepas tu masukkan air dalam periuk tu. Lepas tu masak dulu dalam 15 minit ke 20 minit ke, supaya rempah tu keluarkan dia punya pati apa semua tu. Lepas tu selepas 15 minit 20 minit tu, baru kita masukkan ikan. Tadi tu sebelum kita masukkan ikan, kita kena masukkan santan dulu. Masukkan santan biar dia mendidih lama tu. Santan tu tinggalkan sikit sebab sekali bila nak habis dekat nak masak tu, kita nak tambahkan santan lagi. Lepas tu bila dia dah mendidih apa semua tu, baru kita mendidih setelah 20 minit baru kita masukkan ikan. Kita masukkan ikan sekali dengan asam keping 1. Lepas tu bila dia dah mendidih macam ni, kita tambahkan santan yang berbaki tadi tu. Tak payah masak lama lah kan. Lepas tu saya masukkan sekali daun kesum. Daun kesum ni kita masukkan setelah kita masukkan ikan, kita masukkan daun kesum sikit. Daun kesum boleh masukkan sekali dengan batang-batang dia. Tujuan itu supaya dia berwangi sangat. Dia berwangi, daun kesum tu akan menyelerakan. Kalau nak masuk bunga kantan pun boleh. Lepas tu di sini saya masukkan lada hitam semua. Boleh masukkan lada hitam sekali. Lepas tu setelah kita masukkan ikan, bila dia dah mendidih, kita biar lama sikit lah, dalam 2-3 minit. Lepas tu kita boleh tutupkan api. Supaya sebelum tutup api tu, kita tambahkan santan yang baki tadi, supaya santan tu dia tak cayak kan. So kita masukkan santan tu, dia mendidih tu, kita masukkan santan, kita tutup api. Ni dah masak dah. Tunggu dia mendidih sikit je. Jangan bagi dia mendidih lama sebab bila dia mendidih lama, kepala santan tu dia akan pecah. Jadi lemak santan tu dia akan pecah. Kan, kalau orang Kedah panggil pecah kepala santan. Macam itulah.
Jangan lupa kalau buat lemak kuning, jangan lupa masukkan asam keping bila dah dekat nak tutup api. Sebab asam keping itulah yang akan menyebabkan rasa sedap sangat masam-masam, manis-manis, masin-masin. Lepas tu jangan lupa tadi masa kisar lagu serai kunyit apa semua tu, halia apa tu, ni saya guna kunyit sepuk nah. Kalau kata nak guna kunyit hidup pun boleh. Kisar sekali dengan bawang apa semua tu. Kalau kata tak mau kisar sekali tu, ambil serbuk kuning, ambil serbuk kunyit, masukkan setelah dimasuk dalam periuk apa semua penceram kan, masukkan serbuk kunyit. Tu bertujuan nak jaga blender tadi tu, sebab tak mau bagi blender kuning kan. Jadi saya lebih suka guna serbuk kunyit sebab tak mau bagi blender kuning. Jangan lupa sebab pentingnya kisar tomato sekali dengan serai lengkuas halia apa tadi berlaku apa tadi tu. Hak tu yang sedap. Lepas tu bila dekat nak masak tu, masukkan sedikit, 1 keping kecil asam gulugur. Okey, dah masak. Terima kasih. Assalamualaikum.